Wanita hari ini. Care to join me? Awak buat apa dengan ubat restoran saya? Ini bukan ubat. Awak ingat saya tak tahu. Apa yang awak tahu? Ini dada. Sejak bila? Sejak awak pun sekolah lagi macam saya. Tapi bukan ini. Lain sikit. Yes. Saya sangat naik dada. Dah lama. Sangat lama. And that is cocaine. It's one of the best one. Itu dia tadi antara sedutan drama bersiri Adilia Sofia yang pernah ditayangkan satu ketika dahulu tentang situasi bagaimana pasangan ini, suaminya ini mengalami masalah tertentu dengan mengambil barang yang tak sepatutnya lah. Okay. Ini antara rahsia ataupun privacy. Mungkin dalam kalangan anda penonton mengalami masalah yang sama. Kalau kita cakap tentang rahsia ini, bagi anda mungkin ada macam-macam konotasi ataupun pemahaman anda sendiri tentang apa itu rahsia. Dan kalau kita dengarkan juga lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, biarlah rahsia itu tentang cinta. Okey, dan saya tertarik bila Fiza berkata privacy dan ada lagi satu mungkin konotasi juga rahsia kan. Sebab kadang-kadang antara ibu dan anak, ibu atau bapa akan berkata awak ni anak saya, tidak perlu ada apa-apa rahsia. Ataupun anak kata ini privacy saya, jangan kacau saya. Tapi itulah dalam pelbagai orang kata hubungan ada perbezaannya. Betul. Ada pelbagai maksud di sebalik rahsia ini. Nak kita kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio yang telah pun bersama dengan kita ketika ini, Tom Cruise. Salah. Kita bersama dengan Cik Saiful Bahari. Assalamualaikum, apa khabar Cik Saiful? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam tersedak jugalah. Kan bila Tom Cruise tu tang manalah saya ni Tom Cruise. Tapi kalau betul biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Biarlah Okey, rahsia. alhamdulillah. Okey, kalau boleh kita buka tirai perbincangan kita pada hari ini. Kalau cakap tentang rahsia ini, sebenarnya daripada kita kecil-kecil lagi kita dah didedahkan dengan perkataan rahsia. Kadang-kadang budak kecil pun cakap, okey ni rahsia, okey it's a secret dan sebagainya. Tetapi apa yang perlu kita faham bila kita cakap tentang rahsia itu, apa yang dimaksudkan sebagai rahsia? Okey, terima kasih Cik Fiza dan Cik Sugita. Dan kepada semua penonton wanita hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Baik, mukadimah kita hari ini Fiza kan dan juga Sugita. Tentang topik kita sampai bila kita ni nak berahsia dan sebenarnya apa yang Fiza tanya tadi, apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan rahsia tu, dan semua orang tahulah, umumnya semua orang tahu bahawa rahsia ni adalah sesuatu perkara ataupun perbuatan yang kita simpan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Dan yang seronok tu kadang-kadang macam Fiza katalah, Sugita, I cerita dengan you je. You jangan cerita dengan orang lain tau. Ini rahsia tentang si Fiza. Dalam masa tak sampai 5 minit, the whole building semua dah tahu rahsia tu. Bukan saya, bukan saya contoh. Ni contoh. Sugita tak macam tu. Contoh. Sugita tak macam tu, ni contoh kan. Baik, melalui topik yang kita nak bincangkan ini, saya tertarik Sugita dan Fiza. Sebab apa? Sebenarnya sampai bila kita harus untuk berahsia. So dekat situ dia tergambar perkataan yang Fiza tanya tadi, rahsia, satu perkataan, dan yang paling utama sebenarnya sampai bila. Nampak tak? So sampai bila. So baik, untuk melihat kepada topik perbincangan kita pada hari ini, saya pecahkan dia kepada 3 elemen yang penting lah. Yang satu, nombor satunya adalah prinsip itu sendiri. Kan? Nombor 2,
kesan kepada permasalahan ataupun rahsia itu sendiri. Dan yang ketiga, jangka waktu tu Fiza dan Sugita. So sampai bila kita nak simpan? Itu yang menjadi rahsia seperti itu. Syaiful, ada apa-apa rahsia yang nak dikongsikan hari ini? Biarlah menjadi rahsia. Tapi Encik Syaiful, kalau kita lihat, kita nak melihat secara orang kata gambaran yang lebih besar dalam setiap perhubungan. Apa yang membuatkan seseorang itu ingin berrahsia? Kalau kita begitu transparansi, kita sering tekankan komunikasi itu amat penting antara suami isteri. Kadang-kadang ada rahsia, anak dan mak ada, kawan-kawan ada. Apa yang membuatkan kita ingin berrahsia? Trust issues ke? Terima kasih. Nombor satu, kebiasaannya manusia dia akan menyimpan sesuatu perkara itu sebagai rahsia apabila dia merasa terancam. So ancaman itu. So bila ancaman itu hadir, seandainya dia merasa ketidakselesaan dan ketidakkestabilan kepada dirinya, seandainya rahsia itu dipecahkan, rahsia itu dibongkarkan, perkara itu diketahui, maka kebiasaannya individu akan mengambil yang dalam psikologi helah bela diri untuk menyimpan perkara tersebut sebagai rahsia. So sebab itulah prinsipnya yang saya katakan tadi, prinsipnya dalam hal ini kita kena melihat sesuatu permasalahan itu prinsipnya antara dua kemudaratan ataupun dua permasalahan ataupun ada dua keburukan. Pilihlah yang paling kurang mudarat ataupun yang lebih kurang orang kata impak negatifnya seandainya sama ada kita nak memberitahu ataupun kita tidak memberitahu. Okey. Saya suka bila Cik Syaiful katakan tentang prinsip dan ada orang mengatakan ini adalah privacy, tapi dalam perkara-perkara tertentu. Mungkin apa yang saya katakan ni salah, betulkan kalau saya cakap ni salah. Ada orang kata ada ketikanya rahsia itu adalah satu penipuan yang membahagiakan. Kerana kebenaran kadang-kala boleh menyakitkan. Ini boleh terjadi dalam pelbagai situasi. Contohnya, hubungan kekeluargaan. Ibu dan ayah yang sedang berantakan nak bercerai, nak memastikan anak-anak ini dalam keadaan yang baik, mereka terpaksa. Saya guna perkataan terpaksa, berahsia ataupun mungkin ada orang kata menipulah. Dan kadang-kadang ada dalam kalangan keluarga, contoh anak yang mungkin dalam keadaan kesakitan yang perit, tidak mahu menghampakan ibu bapa, merisau dan merunsingkan ibu bapa ataupun ahli keluarga yang lain, mereka terpaksa merahsiakan ataupun ada orang mengatakan bahawa itu satu penipuan. Tapi bagi individu itu pula, kadang-kadang itu adalah perkara yang dirasakan dapat membahagikan orang-orang di sekeliling mereka. Adakah perkara sebegini kita boleh katakan macam dibolehkanlah atau diberi kelonggaran macam tu? Bom sunat. Bom sunat ya. Okey, baik. Satu soalan yang bagus, Cik Fiza ya. Boleh tak boleh sebenarnya Sugita kan? Seandainya kita merahsiakan sesuatu perkara tersebut demi untuk membahagiakan orang tersebut sebagai contoh. Baik, dalam hal ini saya teringat apa yang Nabi kata dalam hadis Muslim, ada 3 perkara yang dibenarkan untuk bermuslihat ataupun pendek kata yang mungkin dibenarkan untuk kita menipu pada ketika itu, iaitu yang pertama, bila kalian ataupun kamu berada di dalam peperangan, of course lah, takkan nak bagi tahu kat mana simpanan senjata dan kekuatan. Nombor 1. Nombor 2 iaitu mendamaikan perbalahan ataupun persengketaan. Ni ada kaitan dengan apa yang Fiza katakan tadi. So kalau pergaduhan melibatkan suami isteri, pergaduhan di antara dua sahabat dan sebagainya kan. So maknanya kita hadir di tengah-tengah tersebut adalah untuk membawa sesuatu muslihat. Contoh-contoh kita tahu yang kawan yang seorang ni kata macam ni, yang B pula kata macam ni, tetapi kita mengambil jalan tengah untuk tidak menyampaikan kepada A, tidak menyampaikan kepada B. Sebaliknya kita mengambil pendekatan untuk menyatukan dan memperbaiki hubungan kedua-duanya. Itu adalah lebih baik. So ini nombor 2 yang dibenarkan, iaitu dinamakan sebagai muslihat. So maknanya menyembunyikan kebenaran tersebut semata-mata untuk kebaikan yang lebih baik. Yang prinsip yang asal tadi, antara 2 kemudaratan, pilih yang paling kurang mudarat. So itu nombor 2. Nombor 3 yang berkaitan Fiza soal rumah tangga. Yes, dibenarkan. So sama ada bab kata Sugita tadi, hubungan di antara ibu dengan anak, ibu dengan bapa. Contoh, kita tahu ibu kita ada sakit jantung ni, dan ujian mengesahkan bahawa kita pula kena kanser stage 2 sebagai contoh. Ini nak bagi tahu mak, tak bagi tahu mak, nak bagi tahu mak, tak bagi tahu. Kalau kita bagi tahu, bimbang-bimbang kesihatan ibu kita makin merunduh, makin merosot dan memberi impak yang dah memang kita tahu dah kesan negatifnya lebih buruk. Maka pada ketika itu dibenarkan
yang dinamakan sebagai tipu sunat. Istilah orang sekarang lah. Betul lah, sebab kadang-kadang kalau kita cakap tentang penipuan itu, orang akan mengatakan takkan kita nak mengajak orang menipu. Tetapi apa yang telah Encik Saiful kongsikan tadi, dalam 3 keadaan ataupun situasi tertentu dibenarkan untuk kita ada muslihat tersebut. Betul. Muslihat. Okey, baik. Dan Encik Saiful, bila kita bercakap mengenai rahsia ni, saya adalah juga terbaca satu portal. Dia dalam portal tu perbincangan yang mengatakan lelaki ni, wanita ni lebih berterus terang. Jadi dia tidak menyimpan banyak rahsia. Lelaki ni dia tidak begitu orang kata open lah kan. Betul. Dia suka simpan. Jadi dia lebih banyak rahsia. Dan kalau kita dalam konteks yang lebih luas, mungkin rahsia itu adalah juga penipuan. Jadi mungkin Encik Saiful boleh kongsikan, adakah lelaki ni kurang berterus terang daripada wanita dan lebih banyak rahsia? Adakah soalan Sugita tu bermaksud lelaki kurang menipu? Tu soalan nak cari gaduh tu. Kalau kurang berterus terang banyak tipu kan. Okey, dia macam ni sekali. Satu soalan yang bagus. Saya suka soalan tu sebab memang betul. Ramai di luar sana lebih mengatakan kenapalah lelaki ni susah betul nak berterus terang. Bagi tahu je lah kan, nak tunggu dia bercakap berterus terang tu macam ada emas dalam mulut. Susah betul. So memang tak dapat dinafikan bahawa dari psikologinya orang perempuan memang dikurniakan kelebihan untuk mereka berterus terang. Sebab bila mana seseorang wanita itu dia berterus terang, dia bercakap, itu salah satu cara orang perempuan-perempuan atau wanita-wanita di luar sana untuk mendapatkan ketenangan. So therefore dia lebih suka untuk berterus terang, dia lebih suka untuk berkongsi. Orang lelaki kenapa? Memang saya tak dapat nafikan. Memang betul. Orang lelaki ni memang dia suka menyimpan. Daripada pengalaman Encik Saiful, kenapa? Kenapa? So orang lelaki dia akan fikir 10 kali sebelum dia cakap. Contoh, soalan ni paling susah untuk orang lelaki jawab bila mana isteri tanya dekat rumah. Bang, malam ni abang nak makan apa? Soalan tu simple, Fiza. Tetapi bagi seorang lelaki cukup sukar. Sebab apa? Kalau aku jujur, aku kata aku nak makan siakap goreng 3 rasa, nanti kena marah. Sebab apa? Sebab siakap tak ada yang peti ais ni. Jadi senyap. Jika nampak macam berahsia. Tetapi yang pertama tadi tu, antara 2 mudarat, pilih yang paling kurang. Maka itu prinsip lelaki, dia pilih yang kurang. Jawapan selamat tu. Itu jawapan selamat lah. Tetapi dari sudut psikologinya, dari sudut psikologi, orang lelaki, kenapa dia suka berahsia? Sebab dia tak suka kepada perkara-perkara yang menambah kepada permasalahan tersebut. Sebab orang lelaki, dia prinsipnya dia lebih suka memfokuskan kepada penyelesaian, bukan emosi. Sebab apa? Dia banyak menggunakan otak sebelah kiri, logik. Orang perempuan, kenapa dia menyimpan, kenapa dia suka berterus terang? Kenapa dia suka menceritakan? Sebab orang perempuan akan menggunakan dua-dua otak, kanan dan kiri. Kanan emosi, kiri logik. Maka adakah dia salah? Dia tak salah. Tetapi dari sudut psikologinya memang itu kekuatan bagi seorang wanita. So itu yang kadang-kadang kita ada konflik. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Tak, itu bagi saya lihat dari sudut pandang kelebihan yang dimiliki oleh dua-dua gender, lelaki dan perempuan. Sebab itulah juga wanita dan lelaki itu diciptakan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi kan. Kalau semuanya sama, tak seronok pula kan kehidupan. Dia tak meriah, Betul. Okey, itu pendapat Encik Saiful tentang topik kita tadi. Selepas ini kita nak sentuh juga dari sudut dan sisi pandang tentang kanak-kanak. Kalau kita dah ajar mereka ini berahsia, adakah kita mengajar mereka ini untuk menjadi orang yang lebih memegang amanah dan juga tanggungjawab atau bagaimana? Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik pada hari ini. Saya lebih memilih untuk mengetahui kebenaran agar tidak tersinggung di mana kedua-dua belah pihak. Kadang-kadang bila situasi begini, kita ada perlu sikap berterus terang dan jelaskan dengan cara berbincang mungkin akan boleh memahami untuk menyelesaikan suatu masalah bagi menyenangkan hati masing-masing dalam setiap perkara. Saya lebih memilih untuk mengetahui kebenaran walaupun ia memeritkan ini kerana kadang-kadang yang memeritkan inilah yang akan menjadikan kita ini lebih baik dan berfikiran positif. Bila kita tahu orang tu jujur untuk mengungkap kebenaran tu, jadi kita daya upaya untuk menerima dengan hati yang terbuka dan memaafkan daripada kita happy, bahagia tapi atas dasar penipuan seseorang. Dan kalau satu hari nanti kebenaran itu terungkai, jadi sakit itu lebih dalam lah, dan sakit itu lebih berat dan sukar untuk kita menerima kebenaran yang tiba-tiba kita tahu orang seperti kita. Pendapat saya lagi suka
memilih kenyataan yang memeritkan. Sebabnya kita dah tahu kebenaran dia. Walaupun dia memeritkan tapi kebenaran kita dah tahu. Okey? Kebahagiaan tu pasti akan datang kemudian. Tetapi kalau kita memilih penipuan semata-mata untuk membahagiakan diri kita sendiri, lama-lama hati kita yang sakit. So kita tak akan rasa bahagia tu. Ibarat macam kita terpaksa. Lebih baik kita memilih kenyataan yang memeritkan, tapi kebahagiaan tu akan datang kemudian. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan saya kira setiap daripada kita ini ada pendapat yang berbeza-beza yang harus kita santuni. Kerana setiap daripada kita ini mempunyai pengalaman hidup yang berbeza-beza. Betul tu Fiza. Baik Encik Syaiful dan juga penonton, kita ada seorang lagi tetamu kita di studio WHI. Kita persilakan Binda bersama dengan kita. Hai Binda. Hai, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Kita maaf lah, kita baru sampai. Ini yang baru beberapa hari ni. Gitu. Okay. Saya pun dah mula confuse. Macam pernah tengok penjual ni kan. Kan. Cantik sebenar. Kita hari ni kita bawakan special pau khas untuk semua WHI. Hari untuk tetamu pun ada juga. So kena rasa papa-papa Binda. Okey, baik. Binda sihat ya? Alhamdulillah sihat. Baik Binda. Tadi sebelum mendengarkan pendapat orang ramai, kami dengan Encik Syaiful berbincang yang berkata wanita ni lebih berterus terang berbanding lelaki. Maksudnya wanita ni kurang rahsia lah, lelaki lebih banyak rahsia. Dalam pengalaman Binda sendiri, adakah Binda rasa ini tepat ataupun tidak? Ataupun macam mana dalam rumah tangga Binda sendiri? Okey. So macam masa saya dapat tahu tentang topik ni, saya rasa macam biasalah kalau tanya kita perempuan, mesti kita akan lebih kepada perempuan kan. So katanya Binda tu memang kalau dalam keluarga saya, even tu dengan suami pun, saya rasa saya lah orang yang memang banyaklah menyimpan rahsia tu, yang macam lebih banyak kepada nak menjaga perasaan, tak nak orang berkecil hati. Sebab saya ni jenis yang susah nak mengecewakan orang. Ini bukan kita cerita macam kita nak cerita kebaikan kita, tak. Tapi saya percaya kalau kita berkorban, kita jaga hati semua orang kan. Walaupun macam kalau kita ikutkan dalam Islam tu memang tak bolehlah menipu contohnya kan. Tapi sebab kita fikir kita nakkan yang terbaik untuk semua orang macam tu. Tapi saya rasa mungkin dari sudut pandangan saya sebagai seorang isteri dan sebagai seorang wanita. Tapi mungkin saya rasa suami sendiri pun mungkin lebih banyak kot maksudnya berahsia daripada kita. Mungkin lebih banyak orang kata sebagai ayah-ayah, figure-figure ayah yang di luar sana lebih banyak berkorban untuk isteri, untuk anak-anak. Mungkin tak bagi tahu kan. Contohnya sebab mungkin fikir sayang keluarga masing-masing. So pada Binda sebenarnya balance lah. Masing-masing ada pengorbanan masing-masing. Apa yang Binda kongsikan tadi ada kaitan dengan apa yang telah pun Cik Syaiful kongsikan dan yang mana ada 3 muslihat yang dibenarkan untuk kita mengharmonikanlah hubungan rumah tangga ataupun kekeluargaan. Dan kita bercakap tentang apa yang Binda kongsikan, saya kira tak kira siapa kita ni, sama ada kita ni wanita ataupun lelaki, isteri ataupun suami, anak, kakak, adik, abang, setiap daripada kita ni pasti ada rahsia yang kita simpan. Betul. Untuk kita memikirkan apa yang terbaik untuk diri kita dan insan-insan di sekeliling kita. Kita berbalik kepada soalan tentang anak-anak ini tadi. Kalau ibu bapa berahsia ataupun kita kata ke anak kita, ini rahsia, jangan beritahu orang lain. Adakah sebenarnya perkara ini kita memberi amanah kepada anak itu ataupun sebenarnya dalam satu tempoh dan ke masa panjang nanti anak ini merasakan bahawa satu, adakah ibu bapa mengajar kita sedikit muslihat ataupun menipu, ataupun sebenarnya apabila terlalu lama rahsia ini dipendam, ia juga boleh mendatangkan satu keadaan yang tidak elok dalam proses pembesaran anak ini satu ketika nanti, Cik Syaiful. Okey, terima kasih. Ini pergi kepada soal didikan. So sebenarnya yang paling utama tidak salah untuk mendidik anak untuk menjadi seorang yang pandai menyimpan rahsia, bukan pandai membawang. Dia bukan apa, Dekat sini untuk penonton semua kena faham menyimpan rahsia itu ada kalanya dia boleh memberi kebaikan, ada kalanya dia boleh memberi keburukan. So sebagai seorang ibu bapa, kita kena pandai untuk mendidik anak-anak kita untuk membezakan rahsia mana yang akan memberi kebaikan dan rahsia mana yang akan memberi keburukan. Baik, saya nak pesan satulah, ada kalanya khususnya wanita-wanita, sometimes dia menyimpan sesuatu rahsia itu sehingga menyebabkan dia stres, sehingga menyakitkan hati dia dan minta maaf minta maaf antara penyakit kanser yang mudah merebak ataupun mudah terjadi adalah disebabkan bila mana seseorang itu selalu stres. Kenapa? Sebab tertekan dan sebagainya akibat daripada permasalahan yang dia pendam. So dekat sini nak simpan rahsia boleh,
Tetapi rahsia tersebut hendaklah rahsia yang pertama tidak memudaratkan diri dia ataupun orang lain. Itu nombor satu. Baik, berbalik kepada anak tadi. Saya ambil contoh paling mudah lah dalam situasi masyarakat yang ada sekarang. Isu berkaitan anak angkat. Itu yang paling mudah. Bila saya duduk di kajian lapangan bertemu dengan anak angkat yang tak nak balik, frust sebab kenapa mak rahsiakan, ayah rahsiakan yang saya ni anak angkat kan. Bertahun-tahun lamanya. Bila dapat tahu pula sekolah yang bagi tahu sebab hantar surat beranak patut pun mak tak bagi dekat dia untuk bagi kat cikgu, direct dengan cikgu dan sebagainya. So di sini yang saya katakan tadi awal tadi, sesuatu rahsia itu kena lihat kepada kesannya dan juga jangka waktunya. So please ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi dekat luar sana yang mungkin ada memiliki anak angkat, so tak salah untuk kalian bila tiba waktunya untuk waktu yang sesuai, tu anak itu dah mendapat akal dan sebagainya, untuk kalian memaklumkan rahsia tersebut. Ini ada kaitannya dengan apa yang kita katakan tadi. Ini kebenaran yang menyakitkan. Tetapi ia memudahkan cara ataupun memudahkan kehidupan kita di masa akan datang. Contoh apa yang Cik Syaiful kongsikan. Perspektifnya berbeza lah kalau kita lihat kan. Dan Binda, kalau dalam situasi di mana seseorang itu ada sebuah rahsia, kalau diberitahu, Binda akan sakit hati. Kalau tidak diberitahu, Binda tak tahulah kan. Jadi Binda lebih suka untuk mengetahui kebenarannya ataupun tidak. Okey, kalau tanya tu mungkin saya rasa berkait rapat juga dengan prinsip kita masing-masing individu lah ya. So macam kalau Binda lebih, saya orang yang sangat telus dan jujur. So saya memang saya agak tegas dalam keluarga, saya sangat tegas tentang benda ni. Saya cakap daripada awal, kalau kita dah ajar menipu kan, so macam benda tu for long term dan kemasa panjang efek tu tetap akan ada. So macam saya especially dalam keluarga, saya sangat tegas. Saya memang selalu suruh anak-anak saya even tu dengan mama saya pun sendiri, saya kata walaupun benda tu menyakitkan, walaupun benda tu tak baik, kan, tapi kena berterus terang. So macam kita kena belajar adapt dan terima benda tu. Contohnya macam kalau dengan anak-anak Binda sendiri pun macam ada benda yang saya macam nak cakap dengan dia, okey tolong jangan bagi tadi dulu ya. Contohnya lah macam kalau kami tak sihat contohnya. So saya tak nak merisaukan macam kalau mama dekat dengan saya boleh datang jenguk. Tapi kadang kalau macam mak mertua saya dekat Melaka jauh. Jadi saya tak nak mengecilkan hati mak mertua, tak nak mak mertua tu sebenarnya risau. Jadi saya fikir macam mana nak cakap dengan anak saya. Jadi saya bincang dulu dengan suami saya, tanya pandangan dia sebagai suami. Jadi kata tak apa, kita bagi tahu, tapi kita explain juga dengan anak kita. Okey, sayang, mama bagi tahu you ni bukan sebab mama nak ajar you menipu. Menipu tak bagus, kita tak boleh menipu, tapi kita tak nak nenek risau dan kita pun tak nak nenek sakit contohnya. Ini muslihat tadi yang Cik Syaiful katakan yang dibolehkan. Saya tengok benda tu pula tengok pada peringkat umur anak lah. Macam anak saya yang sulung 10 tahun dah. Yang 10 tahun saya rasa dah faham. Kalau yang nombor 2 tu baik jangan bagi tahu. Okey, faham. Tapi kan Fiza, saya rasa rahsia yang dibolehkan adalah rahsia sekiranya ada surprise. Itu pun budak-budak kadang-kadang tak boleh simpan. Tak sabar, excited kan. Bila surprise, saya rasa anak bila dah makin besar tak boleh simpan rahsia. Jangan bagi tahu. Tapi bila kita cakap tentang rahsia ini sebenarnya dalam kita gelak-gelak dan kita suka-suka ni ada banyak perkara yang sebenarnya kita boleh manfaatkan dalam kehidupan kita. Selain daripada isu penyakit ataupun kesakitan ini, ada banyak lagi mungkin isu rahsia yang terpaksa dikongsikan dalam hubungan rumah tangga. Contoh dari segi kewangan, dari segi pelbagai lagi isu-isu yang tak nak mendatangkan pelbagai masalah kalau kita kongsikan kepada orang luar. Tapi sebelum nak tanyakan soalan lagi kepada Binda, kita dengarkan dahulu ataupun kita saksikan dahulu rangkuman bingkisan TikTok yang anda kongsikan di media sosial yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kami Ain. Silakan. Aku juga karena jatuh cinta insan seperti dirimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Lebih keras, rasakan kepedihan. Tolong jangan tipu diri sendiri dan jangan tipu dia. Kalau tidak suka cakap tidak. Kalau tidak mau dia pun cakap tidak mau. Senang kan? Kau tidak sakit dan dia pun tidak sakit.
Hidup ni jangan suka menipu, walaupun benda kecil. Takut nanti termakan diri. Lagi-lagi tipu orang yang kau sayang. Kalau kantoi, sampai bila-bila pun takkan percaya. Hilang kepercayaan dia terhadap kau. Siam my brother and sister. Salut. Okey, baik, itu dia TikTok yang dikongsikan oleh anda. Baik, sebelum kita nak tanyakan soalan kepada tetamu kita, kami nak kongsikan juga apa yang anda kongsikan di laman Facebook WHI. Harmaini berkata, kita perlu berrahsia bila keadaan itu mendesak kita untuk berrahsia. Dan Rosita berkata, rahsia pasti ada rahsia sebab tak akan kita nak cerita. Biarlah disimpan rapi di dalam hati dengan rapi. Itu dengarkan lagu Datuk Siti Nurhaliza. Biarlah rahsia. Okey, di penghujung perbincangan ini, soalan ini kepada Binda dan juga Cik Saiful. Kalau kita cakap tentang ibu bapa ni, sebenarnya ibu bapa memang banyak berrahsia dengan anak-anak. Kadang-kadang tak ada duit, cakap dengan anak tak apa ada duit. Ini pengorbanan ibu dan ayah yang saya kira, saya lihat rakan-rakan di pejabat pun macam tu. Apa-apa pun semua akan didahulukan kepada anak-anak dan juga keluarga. Jadi macam Binda sendiri sebagai seorang isteri dan juga ibu, bagaimana Binda meletakkan perkara rahsia ini dalam keluarga antara pasangan dan juga anak-anak? Okey, biasanya macam Binda dalam keluarga, macam Binda cakap dengan Fiza tadi kan, Binda lebih suka berterus terang. Jadi orang yang paling rapat dengan saya, maksudnya selain daripada ibu dan ayah kita ni lah, memang lepas berkahwin tu adalah suami lah. Jadi Binda memang tak pernah berahsia apa-apa dengan suami. So apa benda yang saya buat, macam mana dari sudut kewangan ke apa ke, saya bagi tahu. Tapi jujur juga, jangan marah sayang. Sikit tu saya macam saya reserve jugalah. Which is reserve yang macam contohnya ada ketika contoh mungkin kita pun dalam keadaan struggle, yang mungkin kita pun tak cukup duit ke contohnya. Saya memang tak akan cakap dengan dia. Saya orang yang tak pernah cerita dengan dia tentang kesusahan saya. Saya lebih suka banyak mendengar daripada family ke, daripada orang-orang yang terdekat kita kan. So macam sebab apa saya letak satu, saya nak juga cakap dekat sini sebab apa macam percayalah, contohnya yang mana yang pasangan rumah tangga, suami isteri, kita jangan risau tentang rezeki. Sebab rezeki semuanya Allah dah tentukan untuk kita. Saya selalu cakap dengan suami saya, walaupun suami saya lebih berusia daripada saya cakap dengan dia, sayang, tentang rezeki kita jangan risau. Sebab rezeki tu memang dah ada dah. Dan saya memang, benda tu bukan kata saya praktikkan. Daripada saya mula-mula jadi artis dulu, memang rezeki saya alhamdulillah tak pernah putus. InsyaAllah. So macam, saya rasa mungkin keberkatan jugalah dengan orang-orang di sekeliling kita, mak ayah kita yang mendoakan kita, suami kita mendoakan kita. Dan kalau boleh kita janganlah, orang kata macam nak berahsia benda-benda yang tak sepatutnya lah. Lepas tu dengan anak-anak pula, macam Bina cakap tadi, ada ketikanya kita, maksud kita tak cerita semua benda dengan anak-anak. Memang kita reserve benda tu. Tapi saya yakin dan percaya, satu hari nanti, bila diorang dah besar sikit, kita akan explain benda tu. Sebab saya memang jenis orang yang suka explain. Dia akan faham. Suka berterus terang supaya dia faham dan dia pun tak fikir yang tak baik lah. InsyaAllah. Okey, itu daripada Binda. Macam Cik Saiful, kalau kita lihat kan di media sosial ataupun ramai orang katakan tentang ada beberapa perkara yang kita memang kena rahsiakan. Contoh, dari segi planning kita, apa yang kita nak lakukan untuk kejayaan kita, kerjaya kita, dari segi dengan siapa kita berkawan untuk jodoh dan sebagainya. Dan ada banyak perkara juga yang harus kita rahsiakan daripada orang lain. Adakah ini juga boleh menjadi penutup dan juga kesimpulan kepada topik yang kita bawakan pada hari ini? Okey, terima kasih Cik Fiza. Baik, saya rangkumkan secara ringkas ya. Sebarang perkara, perbuatan, tindakan yang baik, yang positif, bila mana kita rahsiakan, don't worry, dia akan pasti memberi ketenangan ke dalam jiwa. Dan sebarang tindakan, perbuatan, kesalahan yang keji, yang buruk, kita simpan, kita pendam, kita tak mengaku salah dan sebagainya, don't worry, kelak dia akan pasti mendatangkan keburukan kepada diri kita. So, maksudnya apa? Kejujuran itu penting dalam kehidupan kita. Di atas nama itu kita merahsiakan perkara tersebut. Dasarnya untuk kebaikan ataupun keburukan. Keburukan tu maksudnya merahsiakan perkara tersebut untuk menidakkan kesalahan yang kita dah lakukan, kan? Untuk menipu orang kan. So, pasti dia akan menjelma di hujungnya. So, whatever yang kita lakukan, so dia bergantung kepada niat seseorang tersebut. Maka kalau niat tu baik, Cik Fiza, so natijah hujungnya pasti baik. Niat tu buruk, hujungnya pasti akan buruk. Maksudnya setiap orang ada rahsia, selagi rahsia itu tidak diputar belik untuk dikomunikasi menjadi penipuan, rahsia itu tidak mengapa untuk berrahsia. Ya. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Encik Saiful dan juga Binda atas perkongsian hari ini, dan terima kasih juga kepada anda atas perkongsian komen-komen anda di laman Facebook kami, dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Insomniacs. Yang ke mana-mana. Wanita hari ini.